Okey. Nampak tak skrin saya share? Tak nampak je. Nampak cikgu? Ada tak? Ada cikgu. Tak nampak lagi, belum lagi lah tu. Minggu lepas kita dah tengok akaun perdagangan kan. Kita nak tunjukkan pengiraan untung kasar. Kita refresh balik sikit-sikit Apa formula untung kasar? Siapa boleh tolong? Untung kasar. Untung kasar. Ya. Untung kasar sama dengan apa formula dia? Jualan bersih tolak kos Jualan. S. Jualan bersih nak kira macam mana? Jualan tolak ulangan jualan. Kos jualan nak kira macam mana? Inventory awal tambah kos belian tolak inventory akhir. Kos belian kena kira apa formula kos belian? Belian tolak pulangan belian tambah I do. Ni last week punya Kemudian saya pun dah tunjukkan awak macam mana kita nak terjemahkan formula tu ke dalam penyata kewangan kita, iaitu kita panggil akaun perdagangan. Sampai untuk kasar ni akaun perdagangan Okay. Saya dah tunjuk belum format T? Ini format penyata. Saya dah tunjuk belum format T? Dah kan? Dah kan? Okey, format T. Cara susun maklumat ni je. Benda yang sama, formula yang sama tapi cara susun maklumat je berbeza. Okey. So, hari ni kita nak sambung tau. Yang soalan dulu tu kan, yang soalan syarikat beringin ni. Syarikat beringin yang soalan ni. Dia sampai untung kasar je. Bila perniagaan, kita nak tahu sampai untung bersih. Untung kasar ni tak settle lagi ni. So, nak sambung sampai dapat untung bersih. Untung bersih pula kita akan tunjukkan dalam akaun yang kita panggil. Akaun untung rugi. Akaun untung rugi. Astagfirullah. Akaun untung rugi. Sebab tu nama dia ialah apur akaun perdagangan dan untung rugi. Perdagangan ni untuk kira untung kasar. Kita dah dapat untung kasar kita. Sekarang ni kita nak sambung nak kira untung bersih pula. So untung bersih sebab tu tajuk dia dan untung rugi. Untung rugi ni untuk tunjukkan untung bersih. So, tengok modul awak muka surat tak ada yang saya suruh awak print out tu kan 218 rasanya. Okey. Sekarang kita nak belajar pula macam mana cara kita nak kira untung kasar untung bersih. Okey. Kita based on soalan ADE yang kita dah buat tadi. Muka surat 14 ke 13 dia tu yang kita dah kira dah contoh yang awal-awal tu. Kita dah dapat dah untung kasar dia 25970. Kita nak sambung sekarang ni. Untung kasar kita dah tahu. So, daripada maklumat yang diberi ni oleh ADE Design Enterprise maklumat kewangan dia dan sewa kedai dan sebagainya. Kita hitung untung ke. Okay. Sekejap
Dia sangkut-sangkut ni. Okey. Kalau kita nak kira untung bersih pula, cara paling mudah ialah kita kena tahu formula dia. Untung bersih, formula dia adalah untung bersih sama dengan yang kita dapat tadi, kita kena ada maklumat untung kasar kita. Maknanya kita kena kira untung kasar kita dulu, dah dapat untung kasar, baru boleh dapat untung bersih. Macam garam, kena dapatkan garam kasar tu yang besar-besar tu. Lepas tu baru kita boleh define dia, baru kita boleh haluskan dia. Jadi garam halus. Untung kasar, untung bersih pun macam itu juga. Apa pun kita kena kira dulu untung kasar kita berapa. Untung kasar ni apa? Untung kasar ni, ni kos saya jual barang ni, berapa kos beli barang ni. Dapat untung bersih ialah kos-kos lain yang terlibat. Sewa, kena bayar gaji pekerja, kena bayar bil listrik, kena bayaran, baru kita dapat untung bersih kita. So formula untung bersih ialah sama dengan untung kasar yang kita dah kira, tambah semua hasil kita. Tolak semua belanja-belanja perniagaan. Semua belanja. Nampak skrin saya? Terkeluar pula tadi. Nampak skrin? Nampak je, nampak. Alright. So formula ni kita kena hafal Untung bersih sama untung kasar tambah hasil tolak belanja. Hasil akan menambahkan untung kita lagi. Belanja akan mengurangkan untung kita. Alright. Persoalan sekarang kita kena kenal lah butir-butir ni. Yang mana hasil, yang mana belanja. Okay, sebelum tu kita keluarkan dulu formula. Tengok formula dia. Untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil tolak belanja. Ini formula yang ketiga. Masih kira untung kasar ada formula satu, ada formula dua kan. Okay, sekarang formula ketiga. Tak apalah, ni pun tak tahu. Tak tulis pun tak apa. Ini bukan maksud dia, ini untuk penerangan. So, inilah kita buat. Alright. So, pasal kita dah tahu dah untung kasar. Kita dah tahu dah untung kasar. Sekarang ni tambah hasil. Apa hasil?
tips, ini semua hasil. Diskaun diterima, faedah diterima, ini semua hasil kita. Okay. Apa lagi yang tak ada kat sini? Contoh lagi, sewa diterima. Habis sewa ni cikgu, ini sewa je. Sewa bukan, dia mesti sewa diterima. So kalau sewa, ini belanja. Kita bayar sewa. Kadar bayaran, kita bayar bil-bil kita. Diskaun diberi, kita bagi ke orang diskaun. Belanja orang, belanja. Bayar bekerja kita. Akan keluar kos pengangkutan ni semua belanja, yang ni semua hasil. So apa kita buat, kita kena kira hasil kita dulu. Kita cari yang hasil ada kat atas ni lah, yang pertama diskaun diterima. So kita senaraikan diskaun diterima. Berapa diskaun diterima tu? Berapa diskaun diterima? 280. Masukkan dalam pengiraan hasil kita. $280. Ya Allah. 280. Masuk potong. Skill dah masuk potong, awak kena teruskan Lagi komisen diterima 230. Tulis komisen diterima 230. Tambah lagi apa lagi? Faedah diterima. Potong dah masuk potong. Faedah diterima 150. Faedah diterima 150. Okay. Cuba kira berapa tu jadi jumlah hasil kita tu. $660. Betul? So nak buat apa pengiraan kita ni? Nak buat apa? Masukkan dalam formula kita tadi tu. Sekarang hasil, kita dah kira hasil, dah dapat hasil, masuk ke sini 660. Formula kata, okey hasil dah selesai. Next dah tolak belanja. Tolak belanja. So kita ada banyak belanja-belanja kita ni. So kita kira dulu belanja kita. Yang pertama kita apa? Sewa RM2,500. Masukkan. Sewa. Masukkan dalam pengiraan kita. Menaraikan sewa ialah RM2,500. 500. Cari lagi apa belanja yang ada. Next, kadar bayaran 550. Masukkan dalam pengiraan 550. Next, cari apa lagi? Diskaun diberi. Potong, masukkan. Diskaun, tulis dulu. Diskaun diberi. Masukkan 660. Dia kena 660. Okay, next. Insurans 1,200. Masukkan. Insurans, tulis insurans. Masukkan amount dia 1,200. Next, apa kita jumpa lagi? Gaji, tulis gaji 5,800. Masuk dalam pengiraan kita 5,800. Next, cari apa lagi ada? Angkutan keluar 330. Potong, masuk dalam pengiraan kita 330. Dan kita jumlahkan lah. Dah habis kalau kita tengok. Dah habis dah, semua dah potong dah. Sebab tu penting potong. Bila kita potong, kita nampak ini semua dah settle dah, tak ada apa yang tertinggal. Kalau kita tak potong, kita tak nampak ada tak yang tertinggal. Tu pentingnya potong. Awak kena start belajar dengan ikut teknik yang betul. Potong. Dah masuk, potong. Okey, tolong kira berapa belanja kita. $11,040. 11,000? 40. 11,040. Pandai, betul. 11,040. So nak buat apa ni? Yang kita kira ni, dah kira nak buat apa? Masukkan dalam persamaan kita tadi. Kita tengah nak kira untung bersih kan? Masukkan 11,040. So hasil dah masukkan. Belanja dah masukkan. Kita boleh kira lah untung bersih kita. Berapa untung bersih kita? 25,970 tambah 660 tolak 11,040.
15,000 15,590. Kalau jawapan kita positif, dia adalah untung. Kalau positif, kita ada untung. Kalau jawapan kita negatif, kita ada rugi. Untung bersih dan rugi bersih. Boleh? So untung bersih ni senang je. Dengan syarat kita tahu kira untung kasar kita betul dan kita kenal mana hasil, mana belanja. So ni nanti kalau ujian saya dapat tahu ni awak tak kenal hasil, tak kenal belanja sebab berterabur. Jadi nak tak nak sekarang ni masa untuk awak hafal. Ini hasil, ini belanja. Alright. So next awak pergi tengok dekat muka surat bukan. Muka surat yang 219. Ada soalan ni kan? Soalan pemahaman ni. Saya tak bagi kat situ, saya tak bagi formula dia. Saya nak awak keluarkan formula dan cuba kira. Untung kasar telah diberi. Cuba kira untung bersih dia berapa? Boleh? Saya bagi awak 5 minit boleh kot? Okay lah, 10 minit lah mungkin awak tak kenal lagi nak. Ni apa diskaun ni? Cuba 5 minit lah. Boleh 5 minit? Boleh. Okay, cuba. Cikgu, Ya, saya nak tanya, promosi ni dia boleh katakan sebagai apa? promosi. Okay. Apa yang awak faham dengan perkataan promosi? Macam penolakan harga, dia bagi diskaun. Itu diskaun. Promosi Diskaun. bukan diskaun. Promosi ni biasanya kan macam kalau kedai-kedai nak raya kan dia buat promosi kan. Dia akan tampal banner banting kan. Lepas tu kalau promosi buy one free one pula, dia macam bagi free barang. Kalau beli sekian-sekian banyak, kita akan bagi mark, kita akan bagi something hadiah. So promosi ni agak-agak awak apa? Belanja ke hasil? Belanja. Yes, promosi ialah belanja yang kita keluarkan untuk menggalakkan orang beli barang kita. Promosi, iklan, sama lah tu. Boleh? Boleh, cikgu. Right.
Okey kelas, tengok soalan tu yang Syahir sendiri tu. Saya nak awak tukar sikit Telefon ni awak tambah kat depan dia bil. Bil telefon. Sebab kalau telefon saja dia adalah alatan pejabat. Okey. Telefon ni adalah alatan pejabat tapi bil telefon dia adalah belanja. Dah siap? Dah cikgu. Dah, bagus. Sekejap Kita bincang. Yang lain dah siap ke? Senyap je. Jom kita bincang. First kali nak buat apa, dia minta kira apa, tentukan, bila kita nak baca soalan account ni, kita jangan baca soalan tau. Jangan baca untuk kasar berapa dia suka tak guna pun. Ni adalah maklumat yang kita perlu gunakan. Jadi kita nak tahu apa yang kita nak diminta untuk kira. So tengok. Soalan kata, tentukan untung atau rugi bersih. So kita nak kira untung atau rugi bersih lah. So kita kena pakai formula. Formula apa? Untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okey. Untung kasar kita dah tahu. Soalan dah bagi. 23,340. 23,340 tambah hasil. Hasil kita nak kena carilah. Apa hasil yang ada kat sini? Cuba tengok. Untung kasar dah ambil. Apa tips dia nak cari hasil? Ada perkataan diterima. So ada satu je kan perkataan diterima ni. So ini ialah hasil tambah 600. Tolak belanja. Aku dah ambil. So kita check yang lain-lain ni belanja ke? Diskaun diberi, ini belanja. So kira 4,200. Telefon, bil telefon, ini pun belanja. Tambah lagi 600. Tak apa, senang kita kira lah. Kita kira dulu. Belanja sama dengan, kita senaraikan. Apa yang ada tu? Diskaun diberi. Diskaun diberi. Tambah, apa lagi ada? Bil telefon. Bagus kalau awak tulis lagi ni. Supaya dalam masa tulis kita akan sekejap terkeluar balik Ayo pening lah.
Diskaun diberi tambah bil telefon. Senaraikannya dulu. Tambah bil telefon. Tambah apa lagi kita jumpa? Gaji. Banyak tu. Tambah gaji. Tambah apa lagi? Belanja am. Apa lagi? Tambah belanja membaiki. Belanja membaiki. Okey, untuk belanja membaiki ni, kita tak akan tulis belanja membaiki mesin rosak. Kita pakai perkataan belanja membaiki saja. Sebab dalam perniagaan banyak benda nak repair. Nak repair kipas rosak lah, nak tukar lampu lah, nak repair mesin lah. Semua tu kita panggil belanja membaiki. Apa lagi? Tambah sewa. Apa lagi? Tambah iklan. Apa lagi? Tambah promosi. So, kita masukkan semua omak-omak ni dan kita kira lah. Cuba kira berapa semua sekali tu. Siapa dah kira berapa belanja awak? Berapa jumlah belanja? Negatif 1,200. Tak, belanja. Jumlah belanja. Jumlah diskaun diberi, bil telefon, gaji ni. Berapa? 24,640. Berapa? 3, 24,640. 2, 4, 6, 40. 40. So belanja kita dah dapat kira ni, kita masukkan dalam kat formula kita. 2, 4, 6, 40. Dan bila kita kira kita dapat negatif kan? Negatif 1,200, betul? Negatif. Kan? Bukan negatif. Negatif 700 itu. 2, 3, 3, 4, 0 tambah 600 tambah 2, 4, 6, 4, 0. Sorry. 2, 3, 3, 4, 0 tambah 600 tolak 2, 4, 6, 4, 0. 700, sorry. Negatif 700. Belanjakan 20,000. Tambah dengan 600 tambah dengan 8650 tambah dengan 660 tambah 4400 tambah 5800 tambah 530 tambah 300. 25140 kita dapat. Macam mana dapat 24640 ni? Saya tersalah kira juga. Okay. Berapa dapat? Yang lain dapat takkan sama? Cuba kira balik. Sama-sama kita kira balik. Betul. Saya dapat macam cikgu dapat. Kan? Jumlah belanja kita ialah 25140. So careful ini antara apa tu? Antara banyak kesilapan kecuaian yang kita buat. So maknanya kita tak biasa dengan kalkulator kita lagi. Kena biasa lagi tekan. So 25140. So kita dapat berapa? Rugi negatif apa? 1,200 lah kan? Negatif 1,200. So bila negatif dia bukan untung tau. Dia adalah rugi bersih. Itu je lah. Habis. Dah sempoi je. Senang kan? Yang penting kita kena kenal apa belanja, apa hasil. Okey, tips. Ada juga hasil yang tak ada perkataan diterima kat belakang dia. Contoh, dividen. Ni tak ada perkataan diterima belakang dia. Dividen ni ialah bila kita ada beli saham syarikat lain, pedagang kita beli saham syarikat lain, syarikat tu bagi kita keuntungan dalam bentuk dividen. So tak ada perkataan diterima. Cuma saya tak masukkan dalam latihan ni lah sebab nak bagi awak biasa dulu dengan item-item ni.
Tapi saya just kenalkan sikit-sikit. Ada dividen, ada lagi satu, faedah simpanan tetap. Ini pun tak ada perkataan diterima dia. Simpanan tetap ni ialah aset semasa kita. Kita simpan duit kat dalam bank. Dan bila kita simpan duit dekat simpanan tetap, fixed deposit, kita akan dibayar interest, bayar faedah. Nama faedah tu faedah simpanan tetap. Itu ialah hasil kita. Jadi tak ada perkataan diterima kat belakang dia. Okey, ada beberapa Nanti bahasa bab 7 kita belajar pelarasan. Modul 7 ada juga pertambahan hasil yang kita nak kena kenal. Tapi untuk peringkat ni tak payah tahu dululah. Okey. Alright. So next, last. Itu saya dah tunjuk kat awak macam mana kita nak buat akaun perdagangan kan. Akaun perdagangan. Sekarang kita nak sambung dan untung rugi tajuk dia sama. Bagi tahun berakhir ikut soalan. So kita based on soalan yang kita dah buat dulu tu kan dekat dalam dekat masa saya tunjukkan kat awak first kali macam nak kira untung kasar untuk syarikat ADE design ni. So kita dah kira kita dah dapat untung kasar dia. Untung kasar dia kita dah dapat dah. Kita dah dapat kita dah dapat untung kasar kita kat sini kan. 25970. 25970. So awak buat ada kan dekat muka surat berapa tu? Ada kan? Ruangan saya sediakan kan untuk tunjukkan pengiraan untung bersih kita kan. Awak guna helaian tu. So macam mana kita nak tunjukkan? So kita ikut formula juga. Formula ialah nak kira untung bersih ialah untung kasar tambah hasil tolak belanja. So kita dah dapat untung kasar. Next ialah tambah hasil. So apa boleh kita buat? Kat sini tambah hasil titik 2 garis. Senaraikan hasil yang kita ada. Ada berapa hasil kat soalan ni? Ada 3. Kalau ada 3, kita tak boleh pakai kolom hujung sekali ni. Bila ada lebih daripada satu item, kita kena kirakan jumlah dia dulu. Dekat kolom sebelum. So kita senaraikan dulu. Apa yang kita ada? Diskaun diterima, komisen diterima, faedah diterima. Tak ada. Diskaun diterima. Komisen diterima. Dan apa? Faedah diterima. Tak ada. Tak ada. Faedah diterima. So semua emak-emak ni kita senaraikan kat kolom sebelum hujung tu, kolom tengah ni. 280, 230, 150. 280, 230, 150. So ini kita kena tambahkan dulu. Jawapan dia 660 tu kita letak dekat kolom sebelah. 660. Sebab formula kan untung kasar tambah hasil. Baru kita boleh tambahkan ni. Hasil ni nak tambahkan. Okay. Kita kena kira kat kolom sebelum. Jadi kita akan dapat maklumat berapa jumlah hasil. Kita tengok, kita tahu. Tengok akaun ni kita nampak. Oh ini jumlah hasil ni 660. Kita nampak terus. Okay. Dah tambahkan, dah letak sebelah. Tambahkan terus dengan untung kasar kita. 25970 tambah 660 kita akan dapat 26630. Tengok balik formula. Okey, untung kasar dah masukkan, hasil dah masukkan, next kita tolak belanja. Tunjukkan belanja kita. Keluarkan formula dulu kat sini. Tolak belanja. Garis. Senaraikan belanja-belanja kita ada pula. Apa belanja kita ada?
Sewa, kadar bayaran pun sama juga. Belanja ada banyak. Belanja memang confirm akan ada lebih daripada satu. Hasil kadang-kadang ada satu je. Kalau satu je terus letak sebelah, terus tambahkan. Kalau tak ada cikgu, tak ada tak payah tulis. Hasil ni kadang-kadang tak ada. Tapi belanja mesti ada dan mesti lebih daripada satu item. So automatik kita kena kira, senarai dan kirakan dulu kat kolom sebelum ni. So kita senaraikanlah apa belanja kita ada. Sewa 2,5. Apa lagi? Kadar bayaran 550. Senarai kan? Ada bayaran 550. Apa lagi kita ada? Diskaun diberi 650. Senarai kan? Diskaun diberi 660. Apa lagi kita ada? Insurans 1,200. Insurans 1,200. Apa lagi kita ada? Gaji 5,800. Gaji 5,800. Apa lagi kita ada? Angkutan. Angkutan apa ni? Angkutan keluar 330. Sorry, 330. Okay, kita dah habis senaraikan semua sekali. Next, kita jumlahkan lah. Tengok nak jumlah je saya mesti garis. Benda kita nak jumlah atau nak tolak kita kena garis. So berapa tadi belanja kita? 11040. Jumlah belanja tu kita bawa ke kolom sebelah. 11040 supaya kita boleh tolakkan dengan ni tadi yang kita dah tambahkan. Untung kasar, tambah hasil, tolak belanja. Bila ada tambah dengan tolak, kita kena selesaikan dulu. Tambahkan dulu dapat jawapan, baru tolakkan. Dalam akaun situ kalau ada benda nak tambah, ada benda nak tolak, kita kena selesaikan asing. Saya kat sini. Jadi kita dah dapat untung kasar, formula dia tambah hasil tolak belanja. Ada tambah, ada tolak. So kita kena tambahkan dulu, dapatkan jawapan, baru kita tolak. Dan kita nak tolak, kita kena kurungkan. Dan bila kita nak tolak, kita kena garis. So kita tolakkan, kita akan dapat 15590. 15590. Ini apa? Ini kena tulis ni. Ini ialah untung bersih. Dan disebabkan dah habis pengiraan kita kena garis dua bawah. Selesai. Senang ke senang? Senang ke senang? Senang. Senang tak? Senang je bro. Okey. Saya nak berhentikan awal. So saya nak tinggalkan awak dengan satu kerja rumah. Saya nak awak buat soalan ni tadi. Soalan yang kedua tadi tu, soalan pemahaman. Kita dah kira kan? Kita dah buat dalam bentuk formula kan? Saya nak awak buat dalam bentuk penyata ni. Dalam bentuk penyata. Tajuk dia ialah akaun berdangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Tengok soalan. Ada cakap soalan? Itu ada pada 31 Disember. Inilah tarikh dia. Tolong buatkan dia punya akaun perdagangan dan untung rugi. Disebabkan buatkan tajuk dia. Mulakan dengan untung kasar lah sebab untung kasar dah bagi. Boleh? Dan tengok di modul awak di muka surat 20 ada soalan 3 ni. Soalan 3 ni. Okey. Dah buka muka surat 20? Saya nak awak betulkan sikit. Okey. Kat sini tambah perkataan RM kurungan debit. Yang ini RM kurungan kredit. So based on soalan ini, saya tak nak awak buat dulu apa ni, PKK ni tak nak. Saya nak awak buat pengiraannya. Saya nak awak kira berapa. Saya nak awak buat pengiraan awak. Tunjukkan formula, tunjukkan pengiraan, ambil maklumat yang awak perlukan daripada soalan.
Okay. Saya nak awak kira berapa untung kasar. Pengiraan. Bukan tunjuk akaun, pengiraan. Keluarkan formula dia. Dan berapa untung bersih awak. Based on pengiraan juga tunjuk. Okay. So, saya nak terangkan sikit tentang soalan ini. Ini yang soalan yang awak akan biasa tengok nanti, imbangan duga. Bila imbangan duga, dia akan bagi debit dan kredit. So maksudnya kat sini belian dan jualan 4, 5, 8, 6, 4, 6, 7, 2, 3, 5. Mana satu jualan, mana satu belian? Mana satu jualan, mana satu belian? Awak rasa? Ya? Ingat tingkap ni balik. Aset, liability, belanja, hasil. Belian dan jualan ni dia adalah yang mana? Belian apa belian? Belian. Kat mana ni? Kategori mana ni? Bahil ni. Siapa tahu? Debit. Belian apa tak? Belian ni aset ke, liability ke, belanja ke, hasil? Aset. Belian aset. Tak kenal lagi item tu. Tak kenal, tak faham lagi. Belanja cikgu. Yes. Belian ialah belanja. Okay. Siapa yang jawab aset tadi, tolong tengok nota balik, tengok video saya balik. Apa aset, apa liability, apa belanja, apa hasil. Duduk sebelah debit. So debit, inilah dia. Inilah belanja. 4, 5, 8, 6, 4. Jualan kategori mana kalau tingkap ni jualan? Jualan aset ke, liability ke, belanja ke, hasil? Hasil. Yes, jualan inilah hasil. Hasil mesti sebelah kredit. So, inilah jualan. Ini belian, ini jualan. Okey. Contoh lagi, tengok. Diskaun, dia tulis diskaun je. Diskaun ada dua kan? Diskaun diberi atau diterima. So, agak-agak awak 2,206 ni diskaun apa ni? Dia duduk kat kolom mana? Kolom debit kan? Belanja. Yes, dia adalah belanja. Jadi, dia adalah diskaun diberi. Walaupun soalan tak tulis diberi, masa awak jawab, pastikan awak tulis perkataan diberi tu. Ya? Okey. Ni pulangan apa ni? Pulangan. Tengok. Pulangan. Ni saya highlight terus soalan-soalan yang biasa student keliru. Ini pulangan apa ni? 245 ni. Siapa tahu? Pulangan pun ada juga kan? Dua kan? Ada pulangan jualan, ada pulangan belian. Penting untuk tahu ni. Ni pulangan apa ni? Okey. Kita tengok balik apa konsep pulangan. Pulangan ialah account kontra kan? Dia kontra. Dia akan mengurangkan. Subhanallah. Astagfirullah. Sekejap Okay. Pulangan-pulangan ni dia akan kontra. Kontra akan mengurangkan. Kalau pulangan jualan dia akan mengurangkan jualan. Betul? Sebab jualan tolak pulangan jualan kan dalam formula untung kasar kita. Pulangan belian dia akan mengurangkan belian. Sebab ada belian tolak pulangan belian. So, kalau kita dah tahu ni, belian ialah debit, jadi pulangan belian dia mesti duduk sebelah kredit. Belian debit, sebab belanja, pulangan belian, dia akan mengurangkan belian, dia duduk sebelah kredit. Jualan kredit, jadi pulangan dia akan duduk sebelah debit. So ini pulangan apa ni? Ini ialah pulangan jualan. Apa saya cakap apa? Okay. Jadi kita faham sini, belian dan jualan. Contoh X, kredit, Y. X ialah belian, Y ialah jualan. So kalau pulangan dia, A ialah pulangan jualan, B ialah pulangan belian.
Jadi dekat sini dia letak pulangan tu dekat sebelah debit. So debit kita crosskan dengan jualan lah. So dia adalah pulangan jualan. Clear? Alright, so itu saja. Saya tinggalkan awak dengan satu tadi, awak kena buat akaun perdagangan dan untung rugi untuk tunjukkan untung bersih. Untuk soalan pemahaman tu, buat kat dalam buku latihan tulis kat atas tu modul buku surat berapa. Dan kemudian untuk buku surat 20, saya nak awak tunjukkan pengiraan untung kasar awak dan untung bersih awak. Tunjukkan pengiraan untung kasar, untung bersih. Saya lebih nak awak kenal dulu item. Kenal macam nak kira. Nanti kelas akan datang, kita nak belajar, nak siapkan soalan ni. Nak siapkan soalan ni, nak buat akaun perdagangan dan untung rugi dia yang full, yang komplit daripada jualan, mula dengan jualan, tolak pulangan jualan, sampai dapat untung bersih. Kemudian bila dapat untung bersih, macam mana kita nak buat penyata PKK. Kita pun dah belajar dulu kan, macam nak buat penyata kedudukan kewangan. So, sekarang ni kita lebih kepada latihan lah, dan kita akan buat banyak lagi latihan. Boleh? Alright, terima kasih. Yang berapa orang ni? 19 orang. Okay. Yang tak hadir tu, insyaAllah saya akan share video. Walaupun sangkut-sangkut ni saya tak tahu kenapa, nanti saya akan boleh tengok balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat